Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walahu wa tabi'a hudah thumma amma ba'du. Al-Fatihah. Okey, kita mula dengan syarh man qablana. Sebelum ni kita dah belajar tentang al-masalihul mursalah, al-istihsan, dan satu lagi al-adat wal-'urf. Okey. Ini yang keempat, kita masuk syarh man qablana. Silakan Airil dengan kawan-kawan. Airil, Izwan, Amirul. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarah man qablana ta'rif syar'u man qablana ta'rif al-ahkam allati syara'aha Allah Ta'ala liman sabaqana min al-umami wa anzalaha ala kalau nak sambung baca berbagilah. Liman sabaqana minal umami wa anzalaha ala anbiya'ihi wa rusulihi litablighiha litilkal umami. Maksudnya ketetapan yang diberlakukan oleh Allah bagi mereka yang mendahului kita dari antara bangsa-bangsa dan menyatakannya kepada para nabi dan utusan-utusannya untuk menyampaikannya kepada bangsa-bangsa itu. Kamu ambil makna daripada siapa tu? Ni saya cari sendiri. Hukum-hukum yang Allah Ta'ala syariatkan kepada umat sebelum kita. Okey. Teruskan. Okey, definisi link yang saya dapat dalam Google, definisi syarat man qablana adalah hukum hakam yang Allah telah syariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kita, dan Allah turunkannya kepada para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada umat-umat tersebut. Yang ni yang tepat. Okey, lagi. Terus Anwar Ustaz. Terus Anwar Turis pun tak apa dengar. Turis Anwar Syar'u. Kalau tak ada uraian tu ya kepada Anwar Usyar Iman Qablana. Seterusnya Anwar Syar'u man qablana. Yang pertama, maqama dalil ala annahu mafrud alaina. Maksudnya bukti bahawa ia dikenakan kepada kita. Okey. Makna mudah dia macam ni lah. Ada dalil. Dalil kita nak terjemah bukti pun tak apa nak tepat lah dalam bahasa Melayu. Ada dalil yang mengatakan bahawa dalil tersebut wajib untuk kita ikut. Untuk kita laksanakan syariat tersebut. Okay, itu maksud dia. Annahu mafrudun tu maksud dia bahawasanya dalil itu difardukan ke atas kita. Maksudnya kita wajib ikutlah dalil tu. Okey, teruskan. Okey. Jangan buang masa, terus je. Yu'malu bihi bila khilafin 'indal ulama'i. Ia berlaku tanpa perselisihan di antara ulama. Bukan ia berlaku lah. Wajib diamalkan tanpa khilaf di kalangan ulama. Semua ulama bersepakat bahawa ia menjadi dalil untuk kita amalkan. Itu maksud dia. Okey. Lagi?
Okay, contoh yang kat bawah tu Fardhiyatus Siyam. Fardhiyatul Siyam. Ini salah satu contoh hukum wajib melaksanakan ibadat puasa yang telah difardukan kepada umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Hukum wajib ini juga dikenakan ke atas untuk Nabi Muhammad SAW. Huraian Okay. huraian lain yang saya dapat. Sambil-sambil tu kalau ada kumpulan yang kena pada tajuk yang sama, kalau dia nak mencelah tak ada masalah. Kamu mencelah sikit, ada pandangan ke, ada tambahan ke, silakan. Seperti dia tadi, Aisyah Zubir, Christina, siapa lagi tu? Amni. Kalau kamu nak sampuk pun tak ada masalah. Apa yang kamu dapat. Okey. Uraian tambahan, apa dia? Airil. Yang saya dapat, Nas ni menunjukkan bahawa perintah supaya menunaikan puasa ini telah disyariatkan kepada umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad SAW. Tuntutan ini juga wajib menunaikan. Tuntutan ini wajib menunaikan puasa ini adalah wajib dilaksanakan oleh kita sama seperti yang telah dikenakan kepada umat yang terdahulu. Hukum seperti ini tidak menimbulkan perbalahan antara ulama, bahkan semuanya bersepakat menyatakan bahawa kita wajib melaksanakan tuntutan tersebut berdasarkan dalil yang terdapat di dalam Quran maupun As-Sunnah. Terus je. Ya. Yang kedua, maqamah dalil ala annahu mansukh fil haqqina. Apa bukti bahawa ia disalin dalam Yang tu ambil makna daripada mana tu disalin? Mesti Google Translate, betul tak? betul. Kalau yang tadi ada dalil untuk kita ikut, yang ni pula dalil tu dah terbukti bahawa ia dihapuskan. Majoriti ulama mengatakan dalil tersebut ada dalam Al-Quran tapi dihapuskan hukum dia pada kita. Kita dah belajar kan? Ustaz dah teranglah tentang nasikh wal mansukh. Nanti ada lagi tajuk selepas ni, tajuk yang kedua kalau tak silap. Nasakh. Okay, boleh faham yang kedua ni? Ada dalil yang mengatakan bahawa dalil tersebut adalah dihapuskan. Dihapuskan dari sudut amalan lah. Ayat tu ada, tapi amalan dihapuskan. Okay, teruskan Airil. Hukumuhu yu'malu bihi bila khilafin 'indal ulama. Ia tak berfungsi tanpa perselisihan pendapat di kalangan ulama. Ya. Contoh di Tidak bawah. diamalkan, tidak diamalkan tanpa khilaf. Tak ada khilaf dalam kalangan ulama. Semua ulama bersepakat bahawa dalil ini adalah mansukh. Okey, contoh. Contoh bawah saya tak dapat tak ni. Tak dapat atau batu bil qatli. Tak faham ayat ni. Kamu cari tak? Cari Tak tapi cari. Tak jumpa. dalam Seminggu tak cukup ke cari? Ke cari 3 minit terus tak dapat? Siapa nak bantu kawan-kawan dia mana ni? Izzuan, Amirul. Mana? Bantu Ustaz. Kau tak cari langsung? Christina?
Dia cerita tentang apa, Kristina? Tentang bertaubat dengan bunuh diri. Taubat dengan bunuh Bunuh diri. diri. Hurai sikit. Benda tu dia dah disyariatkan dekat umat Nabi Musa. Macam contoh ayat ni. Mana? Okay. Contoh apa ayat kat sini, makna daripada dalil tu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri kerana kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sembahanmu, maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu di sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Maksudnya dulu waktu umat Nabi Musa ni dia bertaubat dengan bunuh diri, tapi benda tu dah tak boleh diamalkan oleh umat Nabi Muhammad pada masa sekarang. Okey, tu je. Okey, ahsanti. Ada orang yang tambahan? Amni? Ada tak? Ada tak Amni? Kau tak tahu nak urai apa dah? Ada, ada. Tak ada. Aisyah? Aisyah ada tak? Ada, Ustaz. Aisyah, ada orang yang tambahan tak? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Okey, teruskan Airin. Tak faham saya kamu tanya tu. Jangan duk simpan. Okey. Airin seorang je kau yang akan bentang. Mana kawan-kawan yang lain? Izzuan dengan seorang lagi, Amir Amirul. Bincang tak sama-sama kawan? Okey, Airin mana hilang? Airin teruskan. Ya, okey. Yang ketiga, malam yaqum ad-dalil ala baqa' al-hukmu aw ijmuhu. Ada baqa'il hukmi lah bacaan dia. Selepas ala ni majrur, bacaan majrur mestilah berbaris bawah. Koman habis tak tahu kalau jar selepas dia mesti majrur. Ala baqa'i fi haqqina ala annahu, ni mabni lah annahu. Okey. Tak apalah yang tu lurah je. Okey. Maksudnya kecuali ada bukti bahawa keputusan itu tetap atau tidak. Tetap ada atau tidak. Apa tu? Tak ada dalil yang mengatakan hukum ni daripada ayat Al-Quran ni sama ada perlu diteruskan ataupun dihapuskan, dinasahkan. Tak ada dalil langsung. Jadi di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata ya perlu diamalkan, ada kata tidak. Itu maksud dia kan? Okey, teruskan Airin. Okey. Untuk contoh di bawah, al-qisas minal muslim lil kafiri. Ayat ni firman Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat di dalam Quran menerangkan tentang pensyariatan hukuman qisas. Ayat ni menerangkan tentang syariat qisas yang berlaku sejak dari zaman Nabi Musa lagi, yang terdapat perintahnya di dalam kitab Taurat. Para ulama juga telah berselisih pendapat dalam menentukan sama ada syariat ini terpakai sehingga hari ini ataupun tidak. Terus lagi. Kerja.
Yang tu je. Ha. Hujjiyah. Okey, sebelum masuk hujjiyah, ada apa-apa tambahan tak? Kalau tak tambah, Ustaz nak tambah. Ada tak? Kamu libatkan diri sikit. Waktu bentang ni, baru nampak percabahan idea. Baru nampak kamu tu buat ajar. Kamu tu mencari. Bukan hanya disuap. Amni nak tambah ke? Buka mic elok dah tu. Amni. Ada nak tambah tak? Yang kena tajuk yang sama ni. Dia faham tak? Syar'u man qablana ni dia terbahagi pada 3. Ada dalil yang menyuruh kita buat, ada dalil yang mengatakan bahawa ia dinasahkan, dan satu lagi tak ada dalil. Yang tak ada dalil tu saja yang menjadi khilaf di kalangan ulama. Sama ada perlu diteruskan ataupun dalil tersebut digunakan pakai oleh umat-umat terdahulu saja. Okay, contoh yang perlu diamalkan adalah kefarduan puasa. Umat-umat terdahulu pun puasa juga, dan puasa diteruskan sampai pada hari ini. Cumanya cara puasa tu berbezalah. Umat Islam puasa cara lain. Umat-umat terdahulu puasa cara mereka lain sikit. Cumanya maksud dia adalah puasa. Waktu awal Islam dulu pun, puasa ni dia berlainan dengan puasa yang kita duk puasa sekarang ni. Mula-mula dulu masa dia panjang. Bermula daripada selepas Isyak sampailah Maghrib. Kita lah mula daripada subuh kan. Mula daripada subuh sampai Maghrib. Kurang sikit lah. Kalau sebelum awal-awal dulu, waktu awal sejarah puasa, mula daripada selepas Isyak sampai Maghrib. Jadi para sahabat ada yang tertidur, tak ada nak bersahur. Jadi mereka komen dekat Rasulullah SAW, turunlah ayat yang baru. Ayat selepas tu di muka surat sebelah tu. Ukhilla lakum laylatal siyamir rafatu ila nisaikum. Sampai habis lah. Ayat tu baru habaq. Mula puasa daripada subuh sampai Maghrib. Nabi pun bersabda, nak kata puasa ni, dia disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Nabi bersabda apa? Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Dia puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Makna kata puasa tu ada dah pada zaman dulu. Okey. Contoh yang kedua, berkenaan dengan dalil yang menasahkan hukum. Tapi dalam ayat ada kita baca, hukum dia tak boleh diamalkan. Hanya diamalkan oleh umat-umat terdahulu. Dalam ayat ni diamalkan oleh umat Nabi Musa. Iaitu bunuh diri. Taubat dengan cara bunuh diri. Ada dua tafsiran ulama lah bunuh diri ni macam mana. Ada yang kata bunuh diri, seorang-seorang dia bunuh. Ada yang kata saling bunuh-membunuh. Dua pandangan. Kita sama, contohlah kat kita lah. Sama-sama menyembah anak lembu. Sama-sama mereka tu, hang bunuh aku bunuh hang. Pasal sama-sama salah. Itu saling bunuh-membunuh. Taubat dengan cara bunuh diri. Banyaklah syariat pada zaman dulu yang berbeza dengan kita. Contoh kalau umat Nabi Musa dulu, pakaian mereka terkena najis, kena kerak buang terus. Macam umat Nabi Muhammad SAW, kita basuh saja. Basuh bagi hilang ain dia, itu pun bagi hilang zat dia tu. Kemudian hilang bau, hilang rasa, barulah boleh guna balik. Barulah pakaian tu dia jadi suci. Kalau umat-umat sebelum ni, syariat dia, ada saja najis dekat pakaian, terus kerak buang. Contoh pakaian terkena najis kat sini kan. Kerak bahagian ni, buang terus. Dia tak ada dah basuh-basuh. Tu syariat dia pun lah, berbeza sikit. Okey, ni qisas orang Islam terhadap orang kafir. Qisas ni apa? Perbuatan balas. An-nafsu bin nafsi, maksudnya nyawa dengan nyawa. Kalau dia bunuh, orang tu mati, waris dia berhak tuntut bela balik supaya pembunuh tu dibunuh semula. Al-ain bil-ain, mata dengan mata. Mata cedera, balas balik dengan mata.
Hidung cedera, balas balik dengan hidung. Dengan cara yang sama lah. Dia kena adil betul lah. Kalau telinga putih, putih tekat mana? Disukat oleh pelaksana hukum. Hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Gigi mana hilang. Ha, kena kira betul-betul. Wal juruh qisas, luka sekalipun. Luka sekalipun. Tapi dia ada lah syarat-syarat tertentu. Luka dia melepasi kedalaman terang mana kan. Kalau setakat luka calak sikit tu tak ada qisas. Dia ada syarat dia. Okey. Hujjiyah. Sambung kumpulan Aisyah. Aisyah, Amni, Kristina. Sambung. Suara ni siapa dia? Udah. Raudah. Sambung lah. Hujjiyah. Yang ni senang lah. Kah? Takkan nak kena tunggu lagi. Masa berjalan ni. Sama Ustaz. Ya. Kamu nak bentang ah? Nak bentang Ustaz nak stop. Ada ke PowerPoint ke apa ke? Ada Ustaz, ada. Ada ah? Okey, Ustaz stop presenting eh. Okey, bisurah. Cepat. Ustaz. Sat lagi noh. Dah Ustaz data tak apa nak okey Ustaz. Data tak apa nak okey. Okey, Kristina pun pakai laptop kan? Kamu buka kenapa? Kat tu kan PowerPoint kan? Nampak tak? Tak nampak, tadi nampak. Buka mic dulu. Okey, nampak dah. Teruskan. Hujjiyah, Majoriti, Hanafiyah, Malikiyah berhujjah dengan syara'un min qablina, dan Imam Syafi'i jadikan syara'un min qablina ni sebagai sumber untuk hukum. Cara bacaan dia macam mana?
syar'u syar'u man qablana. Syar'u man qablana, bukan min qablina. Syar'u man qablana, syariat sesiapa sebelum kita. Syariat yang berlaku pada umat sebelum kita. Okey, teruskan Amni. Amni pergi mana dah? Dah habis Ustaz. Ha? Saya sama Ustaz. Ha. Yang dalil tu. Yang dalil tu bermaksud mereka itu adalah, nak kena baca ke? Ya, teks bacalah teks asal. Hilang pula Raudhah. Ada. Cakap asal hilang. Awak line tak clear? Ada. Ada dalil dia, nak kena baca. Dalil dia, ulaika allazi hadallahu fabihudahuma humaqtadi. Maksud Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Nah tu kamu tertinggal tadi. Maksud dia, mereka itu adalah para nabi yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Teruskan lagi. Ayat ini telah disebutkan sejumlah nabi dan utusan Tuhan yang Maha Kuasa telah memerintahkan mereka untuk mengikuti petunjuk dan syariat mereka dari petunjuk. Jadi ikutilah syariat mereka adalah tugas kita. Faham tak? Faham tak kawan-kawan? Seorang pun tak reply no. Ada ke tak ada ni? Teruskan. Habis dah? Habis dah? Awak tak abang, tak bunyi langsung ni. Okey. Boleh faham tak? Ulama mana yang memakai dalil syar'u man qablana? Okey, jumhur Hanafiyah, Malikiyah dan sebahagian ulama mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad. Okey. Pandangan yang rajih di kalangan ulama mazhab Syafi'i mengatakan bertentangan dengan syar'u man qablana. Kiranya tak pakailah dengan dalil syar'u man qablana. Al-adillah al-mukhtalaf ni maksudnya dalil yang tidak disepakati. Maksudnya sebagian ulama guna, sebagian ulama tak guna. Okey, kita selaku mazhab Syafi'i kita tak guna dalil ni. Kebanyakan adalah khilaf dzalik. Khilaf dzalik maksudnya kita tak guna dalil ataupun syar'u man qablana. Okey. Boleh terus sikit lagi sebelum kuis belah kumpulan yang tadi ni. Dia dan Nisha dan juga Hanis Khairina. Okey, teruskan.
Qaulu sahabiyan. Manapilah dia. Ya Ustaz, Atau dia dengan minta Hanis Hanis. share screen. Hanis mana Hanis? Hanis? Aina anti? Aina kunti? Hanis ada tak? Baru masuk. Okay, cepat masa berjalan. Nak kata kamu tak cakap IT ni, kamu lebih daripada ustaz lagi. Kamu dah belajar ASK lah. Mana Hanis? Kamu tahu tak nak present macam mana? Jangan Ustaz. Ustaz nampak tak? Nampak. Cik, siapa nak cakap ni? Dia ke Hanis? Kawan-kawan lain nampak tak? Nampak. Nampak ah. Hidayah nampak ah. Tolong baca Ustaz, dia tulis apa? Di bawah qaulu sahabi tu. Qaulu sahabi al-adillah al-mukhtalif fiha. Al-mukhtalaf. Okay. Dan next page. Mana ni Hanis dengan dia? Ya Ustaz. Silakan. Dengar ke? Dengar. Okay. At-ta'rif ma sadara an as-sahabi min qaulin aw fi'lin fi amrin min umuri din. Maksud dia,
apa yang disandarkan kepada sahabat-sahabat dari segi kata-kata atau perbuatan dalam suruhan daripada perkara-perkara berkaitan agama. Ulang. Apa yang disandarkan kepada sahabat-sahabat dari segi kata-kata atau perbuatan dalam suruhan daripada perkara-perkara berkaitan agama. Dapat tak? Dapat. Baru dengar respon. Okay, atau dia pula al-murad biqauli sahabi huwa kullu ma sadara min wahid min sahabatin nabi min al-ara' al-ijtihadiyah wal fatawa al-faqhiyah laysat ijma'an. Maksud dia, yang dimaksudkan dengan qaulu sahabi ialah setiap apa yang disandarkan daripada salah seorang sahabat Nabi dari segi pandangan atau pendapat ijtihad dan fatwa-fatwa fiqh dan bukan ijma' ulama. Dia Ustaz ulang betul dia. tak maksud tu? Ya, Okay. betul lah. Okay. Yang dimaksudkan Ijma'. dengan Tak faham. Ulang. Baru ada respon. Ulang. Slow sikit. Zat nak ulang. Dia. Okay. Yang dimaksudkan dengan qaulu sahabi ialah setiap apa yang disandarkan daripada salah seorang sahabat Nabi dari segi pandangan atau pendapat ijtihad. Ada yang tak dapat ke? Tak ada. Dapat. Okey. Dan fatwa-fatwa fiqh dan bukan ijma' ulama. Ustaz, saya tak tahu nak terang macam mana. Tak tahu nak terang macam mana. Hanis, boleh bantu? Okey mana-mana sahabat yang mengeluarkan pandangan, kita dah sebut dah takrif sahabat dekat sebelah buku teks tu pun ada. Mana-mana pandangan mereka boleh diguna pakai bagi ulama yang mengambil pandangan qaulus sahabi. Okey setiap pandangan mereka tu merupakan pandangan yang berbentuk ijtihad ataupun fatwa fiqh, bukan ijma'. Ijma' ni maksudnya kesepakatan para ulama yang kita bincang di tingkatan 4 dulu ni. Kalau ada 10 orang, 10 orang bersepakat bahawa pandangan tersebut adalah diguna pakai. Itu dinamakan ijma'. Kalau sebahagian, sama ada 5, 6, 7 ataupun 9 sekalipun, seorang kata tak setuju, dia bukan lagi dinamakan ijma'. Okey. Nanti kalau kamu tengok contoh, mungkin kamu boleh dapat pandangan tentang qaulus sahabi ni. Okey, teruskan. Boleh faham cakap tu? Tengok dulu pandangan-pandangan di kalangan para sahabat. Dia punya contoh. Okey. Ustaz, yang maklumat tambahan tu nak baca ke tak? Yang tu Ustaz dah cerita dah dulu ni. Ulang pula sikit. Kod-kod ada orang tak ingat. Okey, yang kontak Takrif orang. sahabat. Menurut ulama usul fiqh, sahabat ialah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad dan beriman dengannya, bersahabat dalam tempoh masa yang agak panjang dan mengambil ilmu darinya sehingga wajar dikatakan ia sebagai sahabat atau teman rapat dari segi urufnya. Okey, terus pada contoh. Kisah Nak baca. sebelum tu. Yang ni nampak tak? Yang kata nampak tadi. Hidayah.
Nampak. Nampak. Baca tengok Hidayah. Jangan baca dekat buku. Baca dekat teks tu. Yasin sujud tilawah di Hujiyah Fa'lin Umar bin Khattab Kamu tengok buku kan tengok skrin. screen. Kalau Ustaz buka dekat laptop ni memang tak nampak ah. Ustaz kena pakai kantar. Yang ni nampak lagi, yang taudih ni. Yang tu tak nampak. Dia kecil. Nak kena zoom. Laptop tak boleh zoom. Tak macam handset. Handset boleh zoom kan? Kamu buka guna apa? Kamu guna apa Hidayah? Laptop. Laptop lah. Nampak lah. Laptop boleh Okey, okey. zoom. Guna apa? Nak zoom macam mana? Tak apalah. Teruskan. Dia. Contoh. Contoh bagi pada Maisarah. Maisarah ada ke? Ada. Okey. Seterusnya contoh dia sunat sujud tilawah. Sujud tilawah disunatkan dengan berhujahkan perbuatan Umar bin Al-Khattab. Umar Al-Khattab sujud tilawah sekali dan tidak sujud pada kali kedua. Lalu berkata Umar, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita tidak diperintahkan untuk sujud. Tetapi siapa yang sujud, maka mendapat pahala ke atasnya dan kebaikan, dan sesiapa yang tidak sujud, tidak berdosa ke atasnya." Okey, boleh faham tak yang ni? Faham. Yang ni saja sujud tilawah. Boleh faham tak dekat ni? Apa dia yang Umar nak beritahu ni? Kat sini Umar nak beritahu apa? Sayyidina Umar nak beritahu apa? Tak ada respon. Kita kena sujud. Kita kena sujud. Sujud ada 3 kan? Sujud tilawah, sujud syukur, sujud sejadah. Okey, sujud tilawah ni dia dilakukan di luar solat. Bila di luar solat, Umar Al-Khattab dia berpendapat bahawa sujud ni adalah sekali. Kalau dalam solat kita sujud berapa kali? Setiap rakaat? 2 kali kan? Okey. Sujud tilawah sekali saja menurut pandangan Umar Al-Khattab. Sebab tu kalau kamu baca kaifiyat ataupun cara-cara nak sujud tilawah, dia dah banyak. Sebab apa? Sebab pandangan berbeza antara setiap sahabat, setiap ulama berbeza. Ada yang kata nak kena angkat takbir dulu, lepas tu baru turun. Ada yang kata tak perlu dah, terus turun je. Ada yang mensyaratkan seperti mana dalam solat, kena ada wudu, kena suci daripada hadas, lepas tu kena tutup aurat dan menghadap kiblat. Ada ulama kata tak perlu semua tu, kot mana pun boleh. Macam kamu tengok pemain-pemain bola kan? Tengok bola tak? Lelaki memang tengok lah. Perempuan tengok bola tak? Tengok. Tengok lah, Ainul Farisya. Minat kelab apa? Minat Malaysia, JDT. JDT. Oh. Okey. Kamu tengok waktu mereka hasilkan gol, lepas tu mereka buat apa? Sujud kan? Player-player tu, dia pakai selat pendek kan selat panjang? Dia menghadap kiblat tak? Dia tahu kiblat tak? Muhammad Salah sebagai contoh. Pemain Liverpool, Sadio Mane. Waktu bergol, mereka sujud. Sujud mereka tu menghadap kiblat tak? Tutup aurat tak? Mereka angkat takbir dulu tak? Allahu Akbar, lepas tu terus turun. Sekali ke 2 kali? Cara yang betul dia macam mana? Kamu pun tengok kan video trend lah ni. Duk jadi trend lah ni. Lepas habis SPM je, terus sujud syukur. Seolah-olah SPM ni adalah bala yang besar. Tengok kan? Mereka sujud syukur macam mana?
Nanti pun ustaz rasa kamu pun akan buat juga. Lepas SMA ke, lepas SPM ke. Cara dia macam mana yang betul? Okay, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i mengatakan dia sama seperti dalam ni lah, dalam solat. Syarat dia iaitu kena tutup aurat, menghadap kiblat dan juga suci daripada hadas. Itu mazhab kita lah. Tapi tak ada masalah kalau kamu nak taklid kepada mazhab yang lain. Macam biasa lah. Pokok dia seperti mana yang Ustaz Abang dulu ni, kalau nak ikut pada mazhab lain, kamu kena tahu cara. Kena tahu cara, jangan campur-campur. Okey, banyak dalil lah. Banyak dalil yang mengatakan tak perlu kepada menghadap kiblat, tak perlu kepada menutup aurat. Sebab tu kalau kamu tengok mufti wilayah, dia lebih cenderung menggunakan pandangan yang tidak mensyaratkan syarat dalam solat. Okey, boleh tegak tu? Nanti ada masa kita hurai lebih sikit tentang cara-cara dia. Macam mana kita nak buat. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Jumpa ayat tilawah, kita sujud tak? Kamu sujud tak? Ni Ustaz tanya ni, cara peribadi. Baca-baca kan, tiba-tiba sampai dekat ayat tilawah. Kamu sujud tak? Siapa biasa buat? Nak jawab ah. Tak biasa pun nak buat juga. Tak. Tak biasa, kamu tak buat? Biasa. Ha? Besa. Biasa? Besa. Biasa? Oh, Kadang-kadang. dengar. Ustaz dengar. Tak tu ramai. Tak biasa. Okey. Nanti kalau ada masa ingatkan Ustaz. Kita ajak cara-cara nak sujud tilawah. Nampak simple. Tapi kadang-kadang orang tak tahu. Ayat sejadah pun, kamu tahu tak ada apa? Dalam Al-Quran. Ayat yang perlu Tak. kepada sujud tilawah. Waktu kita tak tahu. Ada apa? 15 ke semuanya. Dalam surah Al-Hajj saja ada 2. Selain daripada tu setiap surah lah. Surah-surah yang lain 1 saja. Cuma surah Al-Hajj dia istimewa sikit. Dia ada 2 tempat yang perlu sujud tilawah. Nanti ni kalau kamu mayang tarawih, ada tu imam, dia kata okey, pada rakaat sekian, kita akan sujud sajdah. Sujud sajdah tak apa, pasal dalam solat dan kamu pun selalu buat. Kalau di luar solat ni, jarang orang buat sujud syukur, sujud sejadah, sujud tilawah, jarang orang buat. Okey, next. Kah nak habis dah. Masa pun dah lebih. Sampai 11.30 kan? Habis kan? Contoh kedua, Teruskan. Iddah imra'atil mafqudi zawjiha. Iddah seorang perempuan yang kehilangan suami. Tatarabbasu imra'atul mafqudi zawjiha aksara maddatil hamli wa huwa 4 sinin. Wanita yang kehilangan suaminya perlu menunggu sebanyak-banyak tempoh hamil, iaitu 4 tahun. Summa ta'taddu lil wafat 4 ashhurin wa 'ashran. Kemudian perlu perempuan yang kematian suami kena beriddah sebanyak 4 bulan 10 hari. Kemudian wa yahillu laha zawja ba'da zalik. Selepas tu baru Zawja ke zawaj? Zawaj ba'da zalik. Selepas tu barulah halal untuk dia menikah lain. Qada bihadzal Imam Malik wa Ahmad bihujjiyah qada Umar bin Al-Khattab wa Utsman bin Affan. Imam Malik dan Imam Ahmad memutuskan tentang iddah ni dengan berhujahkan hukuman yang dijatuhkan oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Huraian ada?
Maisarah. Cara Maisarah baca tu Ustaz sedap dengar. Dia baca dengan fasahah. Cuma baris je, sikit-sikit lari. Yang tu biasalah. Tapi fasahah kamu memang okey lah. Macam mana huraian dia? Dia kata dekat situ Imam Malik. Teruskan. Imam Malik dan Imam Ahmad ni dia memutuskan yang iddah untuk orang perempuan yang kehilangan suami 4 tahun ni dengan berhujahkan hukuman yang dijatuhkan oleh Umar Al-Khattab dengan Uthman bin Affan. Ya, boleh faham ke? Yang lain boleh faham ke? Imam Malik dan Imam Ahmad menggunakan pakai pandangan yang dikeluarkan oleh Umar Al-Khattab dan Uthman bin Affan, iaitu mengatakan iddah perempuan yang kehilangan suami. Contoh dia, suami dia berlayar di lautan kan. Tengok-tengok duduk dalam tempoh 4 bulan tak balik lagi, 5 bulan tak balik lagi. Dah lama dah tunggu ni. Macam mana hukumannya? Tunggu sampai 4 tahun. Kalau kata 4 tahun tu suami dia tak balik juga, barulah boleh kahwin lain. Yang tu pandangan yang dipegang oleh Umar Al-Khattab dan Sayyidina Uthman bin Affan. Diikut oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Kalau kita mazhab Syafi'i macam mana? Mazhab kita Syafi'i, lah ni kita pakai ta'liq kan selepas kahwin kan. Selepas akad nikah tu, kamu akan tengok di luar akad nikah tu, seorang suami akan baca satu lafaz ta'liq. Sekiranya aku meninggalkan isteri aku tanpa perkhabaran daripada aku ataupun wakil aku dalam tempoh 4 bulan berturut-turut, maka secara automatik jatuhlah talak 1. Tu lafaz ta'liq. Ta'liq ni dia kena di luar daripada lafaz, luar daripada akad nikah. Kalau dalam akad nikah tak sah nikah, dia kena di luar. Okey, jadi kalau dia tak bagi nafkah ataupun dia tak bagi khabar apa-apa dalam tempoh 4 bulan, makna kata isteri dia layak untuk kahwin lain. Secara automatik difasakh. Akad nikah tu terputus. Boleh faham? Kalau kamu yang perempuan, Ustaz nak tanya lah, kamu nak pakai yang mana? 4 tahun ke 4 bulan? 4 bulan. 4 bulan. Bulan. Nak tengok 4 bulan. 4 bulan lah. Tak boleh lah kalau tak ada suami. Tak boleh hidup lah. Boleh. Boleh hidup tak? Boleh. 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 Duit. Raudhah Farisha Hidayah. Okey, tunggulah 4 tahun. Boleh ke? Tak mau pula. Boleh. Boleh eh? Boleh. Kalau Boleh boleh. cuba. Kalau boleh tu maknanya dia memang sayang tu ya kat suami dia tu. Seorang yang penyayang lah. Okey, teruskan. Hujjiyah. Maisarah ke siapa ni? Hanis. Dia. Siapa dia? Saya Ustaz. Maisarah, teruskan. Hujjiyah ni i'tabara al-Hanafiyah wal Malikiyatu wal Hanabilatu qawla as-sahabi hujjah syar'iyyatan wa khalifuhum asy-Syafi'iyyah. Wa khalafahum asy-Syafi'iyyah. Okey. Wa khalafahum asy-Syafi'iyyah. Yang bermaksud mengguna pakai Imam Hanafi, Maliki dan juga Hambali qaul as-sahabi ini, manakala Imam Asy-Syafi'i tak mengguna pakainya ataupun tak bersepakatlah dengan qaul as-sahabi ini. Okey, bila disebut Al-Hanafiyah maksudnya ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Okey, Al-Malikiyah ulama-ulama dalam mazhab Maliki. Bukan kata Imam Hanafi ya. Kalau Imam Hanafi disebut i'tabara Abu Hanifah wal Malik, macam ke atas tadi ni.
Ni. Qadha bihadha al-Imam Malik wa Ahmad. Dia akan sebut nama. Kalau nisbah kepada Hanafiyah, maksudnya ulama-ulama di bawah mazhab dia lah. Okey. Dalil. Dalil dari Al-Quranul Karim yang berbunyi wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Daripada surah At-Taubah ayat 100. Dekat dalam buku teks dia bagi sampai wa radu an je, tapi kami habiskan ayat tu yang bermaksud sekejap Ustaz. Yang bermaksud dan orang-orang yang terdahulu lagi yang mula-mula memeluk Islam di antara orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Maksudnya orang-orang yang terdahulu ni iaitu para sahabat Nabi dan dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah para sahabat iaitu insya-Allah kita lah pada akhir zaman ni ataupun zaman-zaman tabi'in dan sampai kita dengan baik iaitu dengan iman dan taqwa. Allah redha akan mereka dan mereka juga redha akan Allah. Maksudnya nak cakap Allah dalam ayat ni Allah menerangkan kedudukan para sahabat Nabi ni sangat tinggi dan sebab wali'annahum aqraba ila fahmi ruhin asy-syari'ati wa maqasidiha. Sebab mereka para sahabat Nabi ni lebih akrab kepada kefahaman jiwa syariah dan maqasid syariah. Makanya pandangan mereka ni berhaklah untuk diikuti. Ni suara kamu Hanis. Ustaz silap sebut orang lah tadi. Maaf Ustaz. Ingat Maisarah. Fasahah kamu okey lah. Okey, boleh faham kat sini? Kawan-kawan yang lain boleh faham tak? Nilai para sahabat tu tak ternilai lah. Macam dengan kamu tengok dekat zid maklumat tu. Tambah maklumat. Ibn Umar dia kata apa? La tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fala muqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum umrah. Dapat tak kat mana tu? Ibn Umar kata apa? Jangan kamu mencerca para sahabat Nabi SAW. Mereka duduk dengan Nabi SAW dalam masa sedetik pun lebih baik daripada amalan kita semua hidup. Kita dapat amalan banyak semua hidup, taklah senilai dengan para sahabat yang duduk dengan Nabi SAW walaupun hanya sedetik. Ashabi kan nujum, Nabi SAW sedar. Sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Zaman dulu ni sebab apa? Zaman dulu ni mereka guna bintang lah nak pergi ke mana-mana. Sebagai isyarat jalan. Seolah-olah bintang tu adalah petunjuk. Para sahabat tu juga adalah petunjuk kepada golongan selepas tu. Iaitu tabi'in, tabi'in sampailah kita sekarang. Okey. Sadud Dara'i' nanti kita akan sambung. Okey, ada apa-apa soalan dekat tu? Terima kasih
Anis Khairina and the gang. Dan tadi ni Ariel pun semua. Siapa-siapa yang ada slide, tolong masukkan dalam GC lah. Masuk dalam GC. Kamu tahu dah nak masuk macam mana? Ha? Siapa-siapa pun boleh buat masuk. Tak tahu Ustaz. Tak tahu? Okey, ni Ustaz tunjuk cara. Okey, kamu tengok. Kamu masuk dalam GC ni. Nampak tak skrin Ustaz? Nampak. Nampak Ustaz, Nampak? Nampak. Okey. Lah ni kelas 5 AJ kan sebagai contoh. Kamu nak tambah, okey, kamu klik tang ni. Okey, kamu buh lah. Add file ke apa kan. File kamu tu kamu buh kat sini. Boleh faham? Ni kamu klik kat sini. Lepas tu kelas apa semua tak payahlah. Kamu tekan add ni, buat masuk file kamu. Kamu tulislah kat sini sikit. Tulis apa-apa kan. Tulis nama kumpulan, nama ahli kumpulan dengan tajuk apa. Kemudian add file, kemudian baru post. Boleh faham? Saya kamu cuba. Nanti Ustaz tengok. Terima kasih kepada yang buat slide apa semua tu. Ustaz harap lepas ni kamu jimat masa lah. Ni kita dah makan masa lama sangat. Sebabkan teknikal kamu pun masuk lambat. Laki-laki ni Ustaz tak jumpa lagi ni. Nama laki siapa dia kat sini? Muhammad buat tu ni. Amir Amirul ada, Airil ada. Yang lain-lain mana? Akil Nazif, Aziz Mukmin. Tak maklum kat Ustaz pun, pasal apa tak masuk kelas. Nanti Ustaz nak tengok kehadiran sendiri. Dah. Cuma Ustaz tak on je. Dia boleh tengok orang tu dia masuk, lepas tu dia keluar waktu bila. Lepas tu dia masuk balik ke. Dia boleh check semua tu. Dah ada sistem lah. Cuma Ustaz tak mahu lah detail-detail sangat. Tapi dah tengok macam ni, nak kena buat balik. Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Hari ni dua saja. Hari ni dua saja. Iaitu syar'u man qablana dengan qaulus sahabi. Kamu fahamlah dan kamu dapat beza antara 5 tajuk al-adillah al-mukhtalaf yang telah kita belajar. Okey. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.